Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan idenya dapat sama-sama kita sekali lagi bertemu di dalam majlis ilmu ini yang mudah-mudahan dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, kita sambung dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Kita sambung seterusnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi'ilmihi wa tarahihi Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Cara berkaitan dengan orang yang menuntut ilmu. Yang lalu kita bicarakan berkaitan dengan ilmu dan juga ulama. Kelebihan ilmu itu sendiri dan juga kelebihan orang yang mempunyai ilmu, yakni ulama. Baik, seterusnya kita bicara pula fasal pada membicarakan kelebihan orang yang menuntut ilmu, kita yang mengaji. Kelebihan kita yang mengaji, menuntut ilmu. Ilmu itu pula ilmu yang munafa'at. Mesti ilmu yang munafa'at lah yang kita bicara yang lalu. Bukan ilmu yang membawa kepada mudarat, yakni yang membawa kepada kerosakan. Umpamanya kita ramai-ramai di mengaji ilmu sesat, ramai-ramai di mengaji ilmu bernama sihir ke, ilmu kebohongan ke, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ni ilmu yang tiada membawa manfaat. Adapun ilmu yang membawa manfaat, tak kira sama ada ilmu yang kita mengaji itu ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Macam anak-anak kita pergi mengaji di sekolah, tak semua anak kita yang pergi mengaji di sekolah tu dia mengaji ilmu fardu ain. Ada ilmu fardu kifayah. Ada ilmu fardu kifayah. Maknanya adakah bila main fardu ain malaikat main tanpa fardu kifayah malaikat lari dah. Bila sebut ilmu yang membawa manfaat, tak kiralah ilmu tu fardu ain ke ataupun ilmu tu fardu kifayah. Maka kedua-duanya manfaat. Semuanya dari sudut kepahaman kita kena ambil faham hak mana ilmu fardu ain, hak mana ilmu fardu kifayah. Yang kita telah bicara yang lalu, maka
hendaklah kita memberati ataupun hendaklah kita menyeimbang. Macam ni kita banyak kepada ilmu fardu kifayah, tapi hendaklah walaupun kita menuju kepada ilmu fardu kifayah, hendaklah kita menyeimbangkan. Jangan sampai kita tak tahu langsung ilmu fardu ain. Gitu. Hendaklah kita menyeimbangkan. Itu. Baik, maknanya kedua-duanya ilmu yang kita menuntut, sama ada fardu ain maupun fardu kifayah, dia adalah ilmu yang memberi manfaat. Mungkin ilmu ini bawa manfaat pada dunia, mungkin ilmu ini bawa manfaat dunia dan akhirat. Itu. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innal malaika latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasma'. Ini hadis ni masyhur kita dengar. Hadis ni masyhur kita dengar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya malaikat merendahkan akan segala sayapnya. Maksudnya mengembangkan, yakni menyebarkan, yakni meletakkan akan sayapnya itu bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang duduk dalam majlis ilmu. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Allah Ta'ala perintah kepada malaikat supaya mengembangkan sayap dia, bukakan sayap dia. Maka diletakkan di mana? Diletakkan di bawah li talibil ilmi, di bawah orang yang menuntut ilmu. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Dia duduk di bawah payung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan. Itu sebablah Nabi dalam hadis yang lain, mafhum yang Nabi sebut, maksud dia, yang Nabi kata apa? Kalau kamu berjalan di suatu tempat dan kamu nampak ataupun kamu terserempak majlis ilmu, maka hendaklah kamu berhenti dengan di tempat tersebut. Berhenti. Pasal apa? Pasal di situ Allah Ta'ala turun rahmat. Allah Ta'ala turunkan rahmat di situ. Allah Ta'ala limpahkan rahmat di bawah tempat orang yang menuntut ilmu. Pasal apa? La tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Pasal Allah Ta'ala suruh malaikat kembangkan sayap dia. Allah Ta'ala suruh malaikat kembangkan sayap. Dan malaikat ni memang terkenal ataupun memang kita sudah sedia maklum, antara fizikal ataupun jasad, ataupun kita nak habaq kata macam mana malaikat ni, memang dia ni bersayap. Bila sebut ajnihah, sayap. Maknanya malaikat ni dia tak macam manusia. Malaikat ni dia ada sayap. Ada riwayat kata sayap malaikat ni ada sebelah saja, ada sampai 500. Nak bayang macam mana? Wallahu a'lam. Ada kata 800 sayap. Satu malaikat saja ada 800 sayap. Kita cuba bayang malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan kejadian mereka ini dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kehebatan. Allah Ta'ala cipta malaikat. Dan Allah Ta'ala suruh sayap-sayap inilah dikembangkan di atas kepala orang-orang yang talibul ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi kita ni, itu sebab kita bila kita kurang meneliti akan hadis Nabi, satu lagi pasal kita kurang meyakini akan hadis-hadis perjanjian ataupun hadis-hadis muahadah, hadis-hadis yang Nabi buat janji, yang Nabi cerita tentang kelebihan. Kadang-kadang kita bila datang hadis-hadis yang macam ni, ada setengah orang dia ambil berat. Ada setengah orang dia tak ambil berat, dan ada setengah orang antara percaya dengan tak percaya. Itu sebablah antara orang bila dia lihat majlis ilmu, orang pada hari ini tengok majlis ilmu, gimana? Aku ada nak pergi masjid. Pasal apa? Ada kuliah.
Takat tu je lah. Hak tanya tu takat je lah. Dia main tak main juga. Maknanya ada sebahagian daripada kita, ada sebahagian daripada umat pada hari ini melihat majlis ilmu itu tidak ada kelebihan munafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kesilapan. Pasal apa? Sebab kadang-kadang bila kita belik hadis dengan bukaan tanpa iman. Kita hanya takat baca hadis je lah. Kita tak baca hadis dengan iman. Cuba baca hadis dengan datang iman. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari kiamat, maknanya perjanjian yang Allah Ta'ala buat janji, Allah Ta'ala nak bagi kepada manusia yang beriman adalah satu janji yang benar. Kalau dia mengaku Allah Ta'ala itu wujud, kalau dia mengaku hari kiamat pasti terjadi. Kan? Maknanya dilihat dengan iman juga. Kerana sangat suka dengan perbuatannya itu, sebab malaikat suka juga dalam majlis ilmu. Malaikat suka juga dalam majlis ilmu. Itu sebab kalau kita dengar dalam hadis-hadis Nabi ataupun kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam majlis ilmu itu dihadiri oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ada juga dalam majlis. Maknanya malaikat ni memang perangai dia memang suka dengan majlis ilmu. Itu sebab Nabi sebut majlis ilmu ni raudhatun min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman syurga. Kita pulun kerana nak pergi Mekah, nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji, nak pergi mayang dekat raudhah. Tidak? Habis duit ni berlambak-lambak habis tiap-tiap tahun tak jadi masalah. Dia nak pergi umrah 40 kali pun dia ada duit dan tak keria. Tapi kadang-kadang bila kita tanya pasal apa, saya ni seronok sangatlah nak pergi semayang lagi dekat raudhah Nabi. Baguslah. Bukan kita nak pakai, baguslah. Tapi kadang-kadang orang dia tak kenal bahawa taman-taman syurga ini bukan hanya sekadar raudhah Nabi yang duduk di masjid Nabi saja. Antara lain yang Nabi sebut majlisul ilm, majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu tu juga Nabi sebut sebagai taman-taman syurga. Pasal apa hangpa tak kejar hari ni? Pasal apa kita tak kejar hari ni duduk dalam majlis ilmu? Kerana majlis ilmu juga Nabi kata adalah taman-taman syurga yang tak perlu kena bawa main duit. Kadang-kadang majlis ilmu main duduk di dalam kampung kita, dalam tempat kita, di kawasan kita, di taman kita. Kadang-kadang ada majlis ilmu, Allah Ta'ala bawa main taman syurga, tunjuk kat kita. Tapi antara kita nak pergi dengan tak pergi untuk duduk dalam majlis ilmu, kan kena duit pun. Kan kena duit pun. Kita kalau nak pergi sampai ke raudhah Nabi, kadang-kadang nak kena perlu masa yang panjang nak boleh pergi. Kadang-kadang kekangan duit dengan keadaan kita jauh dan sebagainya, semata-mata nak duduk raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu kesilapan. Tapi kadang-kadang kalau nak tuju hak yang tu lupa satu lagi taman syurga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kadang-kadang lupa hak yang ni. Dia sanggup cari tempat yang lain. Duduk di dalam dunia ni tak cari taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'an taghdu wa fatata'allama baban min al-'ilmi khairun min an tusalliya 100 raka'atin." Sesungguhnya bahawa berpagi-pagi seseorang kamu, maka belajar ia akan satu bab daripada ilmu, nescaya terlebih baik daripada bahawa ia sembahyang sunat 1000 rakaat. Kita ni sembahyang, orang yang mengaji lebih baik daripada 1000 rakaat dia. Oh, baca dah? Tak mana sambung? 13 tak? Bukan surat 13. Bukan surat 13. Oh, okey, baik. Saya pun tak
tanda. Baik. Dan kata Imam Al-Ghazali, situ Ya. dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada permulaan kitab Bidayah Al-Hidayah, in kunta taqsidu bi talabil ilmi munafasa ay al-mughalabata wal mubahat ay al-mufakhara wa taqaddum 'ala al-aqran wa istimalata wujuhin nas ilayka wa jam'a hutam ad-dunya fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik wa bai'i akhiratika bidunyak fa safqatuka khasirah wa tijaratuka ba'irah wa mu'allimuka mu'ayyin laka ala 'usyanik wa syarikun laka fi khusranik wa huwa kaba'i' sayfin min qati' tariq وَمَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كَانَ شَرِيكًا لَهُ فِيهَا. Maka ketahui olehmu bahawasanya jika engkau kehendaki dengan menuntut ilmu itu akan bersedap-sedap. Ini menuntut ilmu. Kita ni dah mengaji ilmu, tahu dah ilmu ni munafaat, ilmu ni hak tak munafaat. Kita cari hak yang munafaat. Kita duk main mengaji ilmu, duk main dah tadah kitab dan sebagainya. Tetapi sejauh mana kita datang majlis ilmu, kita nak menuntut ilmu. Itu persoalannya. Main mengaji ilmu ni nak buat apa? Maka tuan kitab dia sebut di sini antara perkara yang kita kena ambil tahu. Ketahui olehmu bahawasanya jika engkau kehendaki dengan menuntut ilmu akan bersedap-sedap. Dia mengaji ni kerana dia nak bersedap-sedap dan bermegah-megah dan terdahulu atas orang yang bersama denganmu. Semata-mata dia mengaji ni nak kerana dia nak bermegah-megah bila dia dapat ilmu, bila dia dapat sesuatu perkara yang dia tahu tentang kejahilan manusia, dia dapat, maka dia nak bermegah-megah dengan ilmu yang dia ada. Yang ni tak boleh. Ini tujuan. Ni kita bicara tentang tujuan. Yang lepas yang kita bicara berkaitan kalau nak mengaji, mestilah mengaji atas tujuan kita nak cari ilmu, atas tujuan kita nak keluar daripada kelam kejahilan. Yang tu hak kita bicara bulan lalu. Dan kali ni tuan kitab dia bagi pesan, jangan duk menuntut ilmu kerana kita nak megah. Mengaji ni kerana apa? Kerana aku ni nak habaq ke orang, aku ni pandai. Kerana aku nak habaq ke orang, kata orang lain ni tak reti apa, akulah yang reti. Maka ini tujuan yang salah, tujuan yang lari daripada tujuan asal kita nak menuntut ilmu. Kita ni nak menuntut ilmu tak ada benda lain melainkan kita nak tutup pasal kita nak lari kejahilan, dan yang paling utama kita nak mardhatillah, kita nak redha Allah. Tapi ada setengah orang ni mengaji ni kerana apa? Dia mengaji ni kerana dia ni nak megah-megah dengan sesuatu perkara dalam urusan dunia. Pasal apa mengaji ni? Aku nak mengaji pasal lah ni orang pakat tu cari ustaz lah, aku nak mengaji. Maka aku nak mengaji kerana nak minta lepas ni aku pula glamour lah. Pasal nak mengaji dia nak jadi glamour. Pasal lah ni pakat nak jadi ustaz pasal nak glamour. Mau tak glamour? Main dengan siaran realiti dan sebagainya lah. Dia jadi ikut link kata lah ni. Bimbang dia jadi ikut link nak kerana nak jadi glamour dan sebagainya, maka dia mengaji ilmu dulu lah. Aku muda lagi ni. Kan? Maka dia mengaji ilmu dan sebagainya. Ini silap kita. Ataupun kerana kita dah kita nak mengaji ilmu, kerana kita nak tunjuk hebat kita. Kudu pandai cakap dah, cuma nak tambah ilmu. Maka dia pun tambah ilmu kerana dia nak pandai dalam ilmu debat dan sebagainya. Maka dia nak berdebat dengan orang kerana nak tunjuk hebat dia, kerana dia nak tegah dengan keadaan dan diri dia itu. Maka ini adalah suatu perkara yang bersedap-sedap dan bermegah-megah dengan ilmu kalau dia dapat ilmu itu. Yang ni jadi kita ni janganlah sampai begitu. Kerana mengaji, kerana nak tunjuk hebat kita. Kerana mengaji bukan kerana nak hilangkan kejahilan, tapi kerana nak bermegah-megah.
kan? Jadi kita ni kena berhati-hati. Itu sebab menuntut ilmu ni, lah ni saya duk perhati banyak tengok, kadang-kadang duk sembang dengan kawan-kawan, banyak orang lah ni hak jadi ustaz, kadang-kadang ustaz ekspres pun ada. Ada. Ustaz ekspres pun ada, baru mengaji setahun saja. Baru mengaji setahun, baru mengaji 2 tahun, subhanallah, kawan dia dah pandai dah jadi ustaz dah. Kita kalau nak tengok orang tok alim dulu lah. Tok alim dulu nak pasal apa orang dulu-dulu ni takut tok alim, orang tok dulu-dulu ni. Depa ngaji kadang-kadang dah balik ngaji pondok 10 tahun dah, tapi kadang-kadang balik kampung tak berani nak mengajar ke. Pi cari ilmu lagi. Ni orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu. Kita duduk dekat dengan pondok apa nama ni? Pondok apa nama Khairiyah ni. Siapa dia? Tuan guru apa? Lupa dah saya. Tuan guru Husin. Tuan guru Haji Husin, tuan-tuan kalau baca sejarah dia, subhanallah. Nak boleh jadi alim, buka sekolah di Kedah banyak. Mana sekolah dia di Kedah, dia buka pondok Pak Ya tu pun dia punya tu. Main buka pula di sini, di seberang, di main seberang jalan, main di seberang perai, buka pula di sini. Nak boleh jadi alim macam tu, tuan-tuan kita tengok dia mengaji mana. Tuan-tuan kita tengok dia mengaji mana. La haula wala, kalau kita baca dia punya sejarah, dia mengaji petani. Ngaji petani berapa tahun? Puluh tahun, belas tahun. Habis mengaji balik orang balik tempat tak mengajar begitu-begitu saja. Rasa tak cukup lagi ilmu, himpun duit. Himpun duit nak pergi Mekah, himpun dapat. Saya baca sejarah zaman tu kalau ada 80 ringgit dah boleh pergi Mekah dah. Boleh dah naik tongkang. Boleh dah naik kapal. Zaman 1800 1800 akhir tu, kan, naik cari duit, kemudian pula pergi Mekah pula. Duduk di Mekah bukan nak mata pergi buat kerja haji saja, dituntut ilmu pula di sana. Berapa tahun? Belas tahun juga. Habis mengaji, habis umur baru dengan cari ilmu. Balik negeri, balik tanah ayam, baru jadi alim besar. Balik baru jadi tu alim besar, baru boleh berani buka pondok, baru boleh mengajar sana sini. Subhanallah. Bukan saja kita lihat hebatnya ilmunya, bahkan kita lihat amal dia pun hebat. Sampaikan syarah wali Allah Subhanahu wa ta'ala kehebatan. Tu alim dulu-dulu ni. Tu alim dulu-dulu ni hebat. Mereka menuntut ilmu, nak penyebar, nak sebar ilmu ke orang. Beginilah ngaji ilmu ni, bukan setahun 2 tahun dia jadi ustaz dah. Apa yang dia mengaji, Wallahu a'lam. Kalau takat mengaji setahun, takat mengaji 2 tahun jadi ustaz dah, jadi ustazah dah, dia bukan ilmu yang syumul atau ilmu yang menyeluruh yang dia mengaji. Jadi kena faham. Atas sebab apa ni dia cari macam ni. Kita bimbang kerana atas niat dan tujuan bersedap-sedap dan bermegah-megah dengan ilmunya. Ada ilmu buang setahun 2, maka dia maka dia bermegah-megah dengan ilmunya. Kita takut hari ini. Kalau kita tengok tok alim ni jadi panggil depa. Orang dulu-dulu mengaji ilmu. Syekh Saleh Al-Masri yang buka pondok Masriah, tuan-tuan kita tengok sejarah dia macam mana dia mengaji. Tuan guru Haji Yahya Junaid, dia gimana? Ikut belakang Tok Kenali tu, mengaji dengan Tok Kenali, mengaji dengan Tok alim di petani, di Mekah dan sebagainya. Nak boleh jadi alim, nak boleh kawal Tok masyarakat. Subhanallah. Mengaji, tengok sejarah mereka mengaji. Tengok sejarah mereka mengaji, subhanallah.
Subhanallah, kita lihat kehebatan mereka. Itu sebab ilmu yang ada pada mereka tu cukup berkah. Macam Tuan Haji Husin, siap ada banyak kitab lagi dia. Kita ada mengaji kitab apa? Kitab yang dia punya. Banyak kitab-kitab yang dia punya kita ada baca, macam kitab Usul Tauhid. Itu kitab dia tu. Dia susun dan sebagainya. Kita baca kitab Usul Tauhid dan sebagainya. Itu kitab dia. Saya pun dapat ngaji kitab tu, dapat dah dekat anak dia. Sanad kitab tu baca, pojok kitab tu sampai ngaji sampai habis kitab Usul Tauhid, dapat sanad pada anak dia. Kita tengok dia kupas, ya Allah, detail sungguh. Kita tengok dia kupas kan, dalam buka kitab Usul Tauhid kan, dia tulis subhanallah, punya kita tengok subhanallah macam ni dia kupas. Punya teliti, punya orang kata apa tu, punya menyeluruh ilmu tauhid yang dia bahas. Bukan takat hanya bahas kita, bukan hanya takat bahas tentang sifat Allah yang biasa kita duk ngaji dah, bahkan dia kupas lagi dengan panjang lebar. Ni orang yang ada ilmu ngaji dia. Kalau kita tengok mereka ni ngaji macam mana ni, orang dia tengok ngaji subhanallah, bukan setahun dua, 5 tahun pun tidak, 10 tahun pun tidak. Separuh umur mereka tu ngaji, barulah nak sebar ilmu pada masyarakat, dan ilmu tu jadi berkat. Bila habaq kata tubuh ni, orang kenal. Bila habaq tubuh ni, orang kenal. Apa dia kitab dia? Dia kitab dia. Apa kitab dia? Dia kitab dia. Ni subhanallah. Dia orang yang mengaji sungguh kerana nak jauh, kerana nak mardah tidak, kerana nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan supaya cenderung muka manusia kepadamu, nak orang jadi pengikut dia. Ada orang kerana nak jadi, bila dah pandai, bila ada ilmu, bila dia mengajar, maka dia nak ada pengikutnya. Ada pengikut ni tak jadi masalah. Ada pengikut ni tak jadi masalah. Bahkan itulah yang disuruh. Bahkan itu yang disuruh, daripada masyarakat ikut orang lain. Daripada masyarakat ikut masyarakat golongan yang bawa kepada kesesatan, kerosakan, maksiat, baik ikut tok guru, baik ikut tok alim dan sebagainya. Maka nak cari itu tak jadi masalah. Tapi kalau itulah tujuan kerana bermuka-muka kepada manusia, yakni kerana dia nak jadi sombong dengan manusia, maka itu adalah satu perkara yang salah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Dan menghimpunkan kekayaan dunia. Jangan sampai kita ni ada ilmu, sampai kita jadi alim, sampai kita jadi ulama, maka kerana ilmu yang ada dalam diri, maka kerana itulah dia cari kekayaan dunia. Sampai ilmu pun terbang ke mana, sampai keikhlasan ilmu pun hilang ke mana, sampai redha Allah pun hilang ke mana. Itu sebab Nabi kata apa? Dalam satu hadis tentang perkara yang Nabi sebut, 4 kebimbangan yang Nabi sebut berkaitan dengan akan muncul suatu zaman di mana manusia ni akan lahir beberapa perangai ataupun beberapa suasana dalam masyarakat. Pertama yang Nabi sebut iaitulah la yabqal Islam illa ismuh, tak kekal Islam melainkan hanya ada pada nama. Yang kedua, la yabqal Quran illa wasmuh, tak kekal Quran tu melainkan hanya ada pada tulisan. Ada orang Islam, ramai Islam, tapi tak ada ciri-ciri Islam, orang tak nampak Islam pada dia. Yang ni akan datang dalam masyarakat. Ada lagi ni? Ada. Walaupun la ni tak terzahir, tetapi benda ni boleh kita tengok dah. Boleh kita tengok Islam ke? La Islam, tapi tak nampak tanda-tanda Islam.
Yang kedua, la yabqal Quran illa rasmuh, tak kekal Quran itu melainkan hanya ada pada tulisan. Quran orang tak mau nak baca dah. Quran orang tak mau nak ikut dah. Quran orang tak mau nak amal dah. Quran duduk kat mana? Quran duduk dalam tulisan je. Ni golongan yang kedua. Nabi kata akan ada masyarakat yang akan datang nanti Quran duduk di rak. Quran duduk di rak saja. Quran duduk pada tulisan. Orang sikit pun tak mau nak baca. Bahkan baca pun tak mau nak amal. Lagi tak amal. Yang ketiga Nabi sebut, Nabi sebut masajiduhum amiratun, masjid-masjid yang indah. Masjid yang indah tapi tak ada kharab minal huda, tapi tak ada hidayah. Yang keempat yang Nabi sebut, Nabi kata apa? Nabi kata wa ulama'uhum syarrun tahta adibis sama, iaitu muncul kebanyakan dalam masyarakat, muncul pada para agamawan. Muncul agamawan, muncul orang yang ada ilmu, muncul orang-orang yang alim dalam ilmu, dia pandai ilmu agama, tetapi tahta adibis sama, tapi dia hanya mencari kesenangan dunia. Dia cari kesenangan dunia saja. Dia tak cara dah ilmu dia tu macam mana. Dia tak cara dah ilmu dia tu amal ke ataupun tidak. Janji apa yang dia buat, maka dia buat untuk mendapatkan kesenangan dunia. Yang ni kerana menghimpun kekayaan dunia. Yang inilah yang Nabi kata tukhrijuhum minal tukhrijul fitnah, daripada min indihim tukhrijul fitnah, daripada ulama-ulama macam inilah akan keluarnya macam-macam fitnah. Kalau ada orang ahli agama macam ni, kalau ada orang alim-alim macam ni, daripada mereka inilah nanti kamu akan lihat, kata Nabi, akan muncul macam-macam fitnah dalam masyarakat. Akan muncul fitnah dalam masyarakat. Pasal apa? Pasal ada ulama yang tidak ikhlas dengan ilmu yang duduk pada dia. Atas sebab apa? Atas sebab dia menutup mulutnya kerana sebab mencari adil bersama, kerana dia mencari kesenangan di bawah langit dunia. Yang ni ada passion nak macam ni. Ada passion yang macam ni yang Nabi sebut dalam kebimbangan Nabi dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya engkau mengusahai pada meruntuhkan akan agamamu dan membinasakan dirimu, dan engkau telah menjual akhiratmu dengan duniamu. Yang ini yang disebut tukhrijul fitnah. Daripada dia keluar fitnah macam-macam. Keluar fitnah macam mana? Maka dia meruntuhkan agama. Masa tu kita tak nampak dah agama nak dibela. Masa itulah kita akan nampak perkara membinasakan diri manusia. Dan pada masa itulah kita lihat ulama-ulama yang jahat ni menjual agamanya dengan harga yang paling murah. Menjual agamanya dengan paling murah. Yang ni adalah benda yang kita kena ingat. Kita duk mengaji ni, ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu fiqh, ngaji ilmu tasawuf. Kita duk ngaji ni supaya kita jelas. Supaya kita jelas pada agama, dan bila mana berlaku dalam masyarakat, bila berlaku dalam masyarakat, umpamanya dari sudut tauhid, berlaku kesilapan pentauhidan terhadap Allah dalam masyarakat, ada berlaku kesilapan, kita boleh membezakan. Kita boleh bezakan pasal apa hak yang ni macam ni, pasal apa hak yang ni macam ni. Maka orang yang ada ilmu, maka dia boleh menilai. Ini tujuan ilmu.
Kita duk mengaji ilmu tauhid. Bila kita dapat ilmu tauhid, bila kita tahu macam mana yang dibahaskan berkaitan dengan uluhiyat, berkaitan dengan nubuat, berkaitan dengan berkaitan dengan sam'iyat, bila kita ambil faham semua ilmu yang macam ni, kalau ada berlaku kesilapan akidah dalam masyarakat, kita boleh bedakan. Pasal apa kita boleh bedakan? Pasal kita ada ilmu dah. Orang lah pasal apa tengok Syiah, orang lah pasal apa suka Syiah, pasal dia lihat benda yang lain daripada ajaran agama. Dia lihat lain daripada ajaran agama. Agama habaq macam lain. Tapi pasal kita sendiri tak faham dengan agama Allah, kita tak faham sendiri yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mesti berpaksikan kepada Al-Quran, yang mesti berpaksikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang yang tak faham macam ni, muka dengan mudah dia akan terpedaya dengan akidah yang salah. Mana boleh kalau sampai ke peringkat kita lihat dalam masyarakat, kalau kita mengagungkan Nabi sallallahu, mengagungkan manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, yang sepatutnya kita kena agungkan, yang kita kena muliakan, Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad saja yang kita kena agung, yang kita kena mulia. Disampai muliakan lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang tak ada kena mengena langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang kita tengok golongan Syiah ni muliakan imam mereka yang tak ada kena mengena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kena mengena dengan Nabi. Benda ni dah salah dah dari sudut kita memuliakan, mengagungkan manusia. Mana boleh terhati. Tuan nak masuk makam Humaini itu kena makam. Siapa yang nak masuk ke makam Humaini itu kena makam. Bukan boleh jalan macam tu lah. Tu tak hormat. Kita masuk makam Nabi tak makam. Kita masuk, tuan-tuan pergi masuk masjid Nabi Muhammad, buat haban orang gijak mati boleh kan? Buat haban dah halang-halang hadap Muhammad, orang pakat bijak orang satu sampai cepat sikit nak bahagia nak mati cepat boleh di Muhammad tu. Orang tu dia pusu-pusu Nabi. Tiba-tiba kita dengan manusia yang tak ada kena mengena dengan wahyu, yang tak ada kena mengena dengan utusan Allah, sampai nak pergi masuk makam dia pun sampai kena makam. Inilah, kalaulah orang dia ada ilmu, dia akan nilai macam ni ke agama yang dinamakan sebagai i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang benar, macam ni ke? Tuan-tuan baca ayatul kursi. Orang yang beriman dengan Allah, maka dia wajib beriman juga kepada kitab. Beriman kepada kitab mesti beriman kepada Al-Quran. Maka Al-Quran, beriman dengan Al-Quran itu mestilah beriman dengan sepenuhnya bahawa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan agamamu. Makna apa dan? Maknanya bila Allah Ta'ala kata al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama hang, maknanya wahyu dah tak turun dah. Lepas ni agama dah sempurna dah, Al-Quran pun dah sempurna dah, utusan pun dah sempurna dah. Maka akan datang beberapa lagi waktu akan berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Islam dah sempurna. Tapi ada orang ada fahaman yang selain daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Mereka kata, antara saya sebut ayatul kursi sebenarnya bukan yang macam kita baca, dia panjang lagi. Berat. Saya tak bawa lah teks ayatul kursi tu. Kalau saya baca tentang ayatul kursi, tuan-tuan nak kata ayatul kursi ke ayatul meja?
Kita duk baca dak pada dulu ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca dulu. Tiba-tiba mereka kata kita ni sepanjang kita duk baca ayatul kursi ni salah. Tapi yang heran orang nak juga, nak ikut juga ni, sampai kata Al-Quran yang kita duk baca ni salah. Al-Quran yang kita duk baca ni salah. Kita duk ngaji lama dah. Tapi bila orang tak mengaji, maka dia terpedaya dengan dakwah yang macam ni, maka dia akan orang yang macam ni biasanya akan kata memang mungkin berlaku kesilapan. Maka terpengaruh. Kita tu sebab kena mengaji. Kita nak mengaji ni pasal apa? Kita nak nilai dengan ilmu. Aku nampak hak yang ni tak kena. Mustahil kita nak kata Nabi tak sempurna menyampaikan agama. Mustahil kita nak kata Nabi itu berbohong dalam tablignya, dalam penyampaiannya, dalam dakwah Nabi. Kita nak kata Nabi itu kitman, Nabi itu menyembunyi. Itu sebab kita mengaji dalam ilmu tauhid. Para ulama kita bahas bagi jelas yang dikatakan uluhiyah itu macam mana, yang dikatakan nubuwah tu macam mana, yang dikatakan sam'iyah tu macam mana, dibahaskan oleh para ulama. Yang dikatakan beriman kepada Allah tu macam mana, dibahas oleh para ulama. Beriman kepada malaikat tu macam mana, kepada kitab tu macam mana, kepada rasul tu macam mana. Bila kita mengaji ambil faham semua, maka kita main bila apa pun kita boleh tolak. Tidak pasal tak mengaji, dengan Tuhan Harun pun dia boleh beriman. Dengan pasal tak mengaji, dengan Tuhan Harun tu berak pada dia apa? Yang sampai boleh mengaku kawan tu Tuhan. Sampai boleh percaya kawan tu Tuhan. Dia buat apa tak? Dia buat apa? Takkanlah ni kalau dia Tuhan. Orang kalau betul lah dia tu Tuhan, orang tak mau ikut dia, mati mampu terus. Pasal Tuhan ni bila habaq Tuhan ni dia menghidupkan dan dia mematikan. Tapi tu bila dah tak mengaji, bila dah jahil terhadap ilmu, iman pun tak ke mana, maka terpedaya. Sampai Tuhan Harun pun mereka boleh percaya. Yang ni lah yang disebut oleh tuan kitab, jangan sampai kita menjual akhirat kita dengan dunia yang terlalu murah harganya. Maka perjualanmu itu rugi dan perniagaanmu tiada laku. Kalau kamu cari dunia rugi, mengaji hanya nak dapat satu-satu ilmu, maka jadi rugi dan perniagaan kita tak laku. Allah Ta'ala tak pandang lantak ke hang. Allah Ta'ala tak tengok, Allah Ta'ala tak perhati dah orang yang macam ni. Kerana perniagaanmu tidak itu tiada laku. Kita ni duk buat amal, kita duk ngaji, beramal atas nama ilmu dan sebagainya. Kita ni duk berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat perniagaan dengan Allah. Allah Ta'ala beli nanti dengan harga yang terlalu mahal. Syarat kita ikut agama Allah berdasarkan ilmu yang kita tuntut. Dan orang yang mengajar akan dikau itu menolong bagimu atas maksiat. Itu dia. Sampai dapat tempih orang yang mengajar pun dapat tempih. Orang yang mengajar tu pula kata Imam Al-Ghazali, orang yang mengajar tu pula menganjurkan kepada maksiat dan menyebutui ia akan dikau di dalam kerugian. Dia pula sama-sama labur bawa hang kepada kerugian. Dan iaitu seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan.
buat umpama, Imam Al-Ghazali dia buat umpama, kalau si alim ini mengajar pada anak muridnya yang memang nak cari dunia semata-mata, kalau nak megah dengan dunia semata-mata, kata Imam Al-Ghazali, apa dia? Kata Imam Al-Ghazali, wa huwa kaba'i'us sayfin min qati'it tariq. Macam orang jual pedang kepada perampas, perampok. Macam itulah kepada orang yang mengajar ilmu, kepada orang yang membawa budi kepada agama. Dan yang demikian itu adalah perbuatan maksiat. Dan barang siapa menolong akan seseorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia jadi menyekutu di dalamnya. Yang ni dia jadi menyekutu ni bukan menyekutukan Allah, yang ni mana kata dia adalah di antara orang yang melabur ke arah kemaksiatan. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah min ta'allumil ilmil hidayah duna mujarradir riwayah فأبشر فإن ملائكة السماء تبسط لك أجنحتها إذا مشيت وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. Kata lagi Imam Al-Ghazali, dan jika ada niatmu dan qasadmu, yakni tujuanmu antaramu dan antara Allah Ta'ala pada menuntut ilmu itu akan hidayah, akan mendapat hidayah, tiada semata-mata riwayat, bukan kerana nak seronok-seronok nak mendapat, aku dapat riwayat tu, aku dapat itu dan sebagainya, maka sukakan olehmu kerana bahawasanya malaikat itu menghamparkan ia bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan, dan segala ikan di laut itu memohon ampun bagimu kepada Allah Ta'ala apabila engkau berusaha di dalam menuntut ilmu itu. Kita mengaji biar dapat redha Allah, kita mengaji biar qasadnya kerana nak hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab dalam kitab Pelita Penuntut, baru ni saya baca kitab Pelita Penuntut di masjid. Dalam kitab Pelita Penuntut dia sebut antara perangai masyarakat dan manusia pada hari ini, yang pasien suka mengaji, yang pasien suka mengaji. Ada sebahagian penuntut dia suka mengaji, tetapi sukanya ataupun lobanya dalam menghabiskan kitab. Dalam menghabiskan kitab dia seronok. Aku habis dah baca kitab ni, simpan. Ngaji pula kitab ni, ngaji puluh-puluh simpan. Bila orang tanya, hang baca khatam banyak dah? Aku dia banyak ni cerita. Ni dalam kitab Pelita Penuntut, dia bagi nasihat kepada talibul ilmi, dia bagi nasihat kepada orang yang menuntut ilmu. Jangan kamu loba dalam menuntut ilmu kerana nak mengkhatamkan buku kitab. Kerana nak khatamkan kitab dia kan? Kalau zakat nak khatamkan kitab, semua orang boleh. Semua orang boleh. Tetapi kata tuan kitab, maka hendaklah loba kepada kamu di dalam beramal apa yang diisi, apa yang dikubah di dalam kitab. Amal tu yang paling utama. Mengaji penat-penat 10 tahun, 20 tahun, tapi apa yang dibicara tak sama macam dia mengaji. Penat dah, penat. Rugi dah, rugi. Ngaji penat-penat, celik di mata, tengah malam bangun siang dah, duk mengaji pulun, main telak, tambah pula zaman mengaji ada exam. Tak macam Tok Alim dulu mengaji semata mengaji ya. Habis mengaji itu orang tak tanya hang lulus ke tak lulus. Kan? Dekat tu orang-orang dulu. Zaman kita ni beza. Bila habaq mengaji pipa pun. Mengaji agama sekalipun, mengaji sampai peringkat tinggi, sampai kena nak exam. Kan? Tak jadi masalah nak exam kan, nak apa kan, lantaklah. Pasal dunia hari ni macam tu nak bicaranya. Tapi kena ingat, kadang-kadang kita ni mengaji kerana tu,
Kerana nak exam pulun siang malam pagi petang punya mengaji. Punya mengaji, tambah-tambah hak mengaji luar negara macam-macam. Hak mengaji dan hak mengaji agama sampai pergi mengaji di Mesir, sampai mengaji di Jordan. Tuan-tuan tengok perangai mereka ni kalau mengaji. Subhanallah. No? Anak-anak Melayu kita pun kalau pergi mengaji sana pun ikut dah perangai. Kadang-kadang ikut perangai tu Arab. Bila mengaji sampai duduk lambat, berdiri lambat, buka kitab baca. Subhanallah. Balik Malaysia tak buat macam tu pun. Kan? Adik Nizam tak buat macam tu pun. Subhanallah. Punya mengaji bagus. Berapa tahun mengaji? 10 tahun. Berapa mengaji? 20 tahun. Subhanallah bagus. Balik-balik tak beramal. Penatnya mengaji. No? Penatnya mengaji kitab tu, bahas kitab ni. Mengaji kitab tu, bahas kitab ni. Mengaji kitab tu, bahas kitab ni. Mengaji berapa tahun? 10 tahun. Mengaji 10 tahun tu lama. Mengagamala ni. Mengagamala 10 tahun lama. Mengaji penat. Subhanallah. Tapi bila balik-balik tak beramal dengan apa yang ada dalam kitab. Bahkan dia menjual agamanya. Yang inilah yang berlaku dalam masyarakat. Kita nak beramal. Bila beramal, bila kita buat apa yang kita mengaji atas sebab jalan hidayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat hampa saya ikan-ikan di laut pohon ampun kepada kita atas sebab menuntut ilmu. Dan ketahui olehmu wahai talib yang dipenuntut, bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Ada 3 keadaan orang yang menuntut ilmu itu. Ada pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada dalam kitab ni. Kita tengok, kita ambil yang pertama sudahlah. Ambil yang nombor 1 panjang. Kita ambil yang pertama saja bahas. Pertama, seseorang yang menuntut ilmu kerana jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat dan tiada menghendaki ia melainkan kerana Allah Ta'ala dan negeri akhirat, maka mereka itu orang yang mendapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat, iaitu yang dinamakan mereka itu al-muttaqin. Golongan pertama digelar sebagai al-muttaqin dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, seperti mana firman Allah, innallaha yuhibbul muttaqin, bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang muttaqin, yakni orang yang bertakwa. Ada 1 jenis, ada 3 jenis. Dalam kitab Hidayatus Salikin ini dia kelaskan ada 3 jenis perangai manusia. Yang pertama yang kita bahas pada yang disebut, iaitulah ada jenis manusia dia mengaji. Dalam kita tengok macam ni lah, dalam ramai-ramai orang tu mengaji mana-mana tempat, akan muncul 3 jenis. Dalam majlis ilmu tu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang jenis yang pertama ni lah yang kita kena ambil, yang kita kena kejar, yang kita kena jadi. Apa dia? Iaitulah orang yang memang menuntut ilmu kerana dia nak cari bekal untuk akhirat. Dia mengaji ilmu kerana dia nak mendapat hidayah daripada Allah, dan dia mengaji bukan kerana dia nak dunia, bukan dia kata dia nak cari megah pada dunia, tapi kerana dia mengaji kerana dia nak mencari redha Allah, dia mengaji kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak yang ni tujuan mengaji dia, maka kata tuan kita, inilah orang al-muttaqin. Ini orang yang boleh bawa kepada menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa, maknanya dia mengaji kerana nak cari berkat. Bila mengaji kerana nak cari berkat, mau tak mau kena amal. Kalau mengaji tapi tak rasa nak jadikan dia berkat, tak ada guna. Orang yang nak pergi sesuatu tempat bawa bekal, bekal dah ada dah, tapi bila ada bekal tak guna, ada bekal tak makan,
Ada bekal tak memanfaatkan dia, tak jadi guna bawa bekal. Tak guna bawa bekal. Pergi Medang, bini masak siap dah. Bini masak pagi-pagi tu siap dah dah abang. Bawa siang ni. Semua ada. Nasi lemak ada. Kedia lagi. Kuah dia duduk di bawah. Atas sekali tujuh pisang. Nah ayak sekali bubur. Kita bawa lah bekal pergi Medang. Bawa bekal pergi Medang, orang bagi dah, ada dah. Subhanallah, sampai tak makan. Biar di situ tak guna ambil manfaat. Sia-sialah bekal yang ada. Macam itulah juga ilmu. Cari ilmu bagus dah. Ilmu Tok Guru bagi. Habis ngaji Tok Guru habis ilmu ngaji ke dia. Subhanallah. Kita dah minta kat Tok Guru. Tok Guru habis bagi. Jangan riwayat dengan sanak habis Tok Guru punya bagi ilmu. Subhanallah. Bagus dah. Tapi bila habis ngaji, bila dah boleh dapat kuasai ilmu, tiba-tiba ilmu bekal ni dia tak guna pakai. La manfaat lahu. Tak ada manfaat, tak ada manfaat. Tak ada manfaat kalau ilmu yang macam ni. Maka orang yang bertakwa, dia cari ilmu, dapat ilmu, dia amal. Maka yang inilah yang dikatakan bekal untuk akhirat. Tak jadi bekal, melainkan dia ambil ilmu, kemudian dia amal. Baru nama bekal. Barulah dia jadi munafat, baru dia jadi munafaat. Maka orang yang beramal dengan ilmu adalah sifat antara sifat-sifat orang yang bertakwa berdasarkan ayat Allah bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang bertaubat, dan juga firman Allah wa tazawwadu fa inna farazadi taqwa, dan ambil oleh kamu bekal di dalam akhirat, maka bahawasanya yang terlebih baik daripada bekal itu ialah takut akan Allah Ta'ala. Dan makna takwa itu iaitu mengerjakan taat dan menjauhkan akan maksiat, seperti yang lagi disebut makna takwa itu dalam kitab ini. Yang tu kita masuk dalam bab tasawuf nanti insya-Allah. Jadi makna kata takwa itu tak jadi melainkan dengan amal. Maka orang yang menuntut ilmu kerana nak cari bekal akhirat, bekal tu hendaklah diguna pakai. Bekal tu mesti diguna pakai. Ilmu yang kita cari dah dapat dah, amal. Kita mengaji ilmu tauhid beza. Hak yang ni tak kena. Hak yang ni tak kena dengan agama. Hak yang ni tak kena dengan tauhid. Kita mengaji fiqh, Tok Guru ajak kita fiqh. Oh, dapat dah ilmu fiqh. Kita mengaji. Apa yang kita buat sebelum ni salah, betul tak kena dengan ilmu fiqh. Bak solat ke, bak puasa ke, bak apa sekalipun, maka kita betul. Maka itulah namanya amal. Baru nama amal, maka itulah yang dinamakan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua cukup panjang, yang ketiga cukup panjang. Kita tak bicara pada hari ini. InsyaAllah kita akan bicara dua lagi kelompok yang ada dalam di kalangan manusia yang menuntut ilmu. InsyaAllah kita akan bicara. Nanti kita akan dulu. Ada soalan? Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada mereka yang menuntut ilmu. Bahkan kita lihat pada hari ini, alhamdulillah, masyarakat sudah mula cerdik untuk melihat kepentingan ilmu ini. Ni kalau kita tengok lah ni, tambah pula lah ni dah nak dekat pokok sekolah. Anak-anak yang baru lepas dapat UPSR lah ni pakat duk pusu-pusu nak cari sekolah agama dan sebagainya. Subhanallah.
no, dah pusu-pusu, yang ni maknanya orang dah faham selain daripada mengejar ilmu dunia, kena juga kejar ilmu akhirat. Ada satu sekolah tu, sekolah rakyat lah, sekolah agama rakyat lah, dia bagi tahu kami ni nak 200 saja, tapi yang mai minta tu 700. Nak mai minta 700 pasal nak minta pasal nak hak 200 tu pasal hak jenis tahfiz sain ni, hak bagus ni. Minta tu 700, mai minta orang, tapi kami nak 200 saja. Kalau nak lebih tu bagi sikit saja. Kalau nak lajak 200 tu taklah lajak sampai 300-400. Tu kita dah letak 200 lebih, gitulah kalau nak lajak pun. Tapi subhanallah orang dah mula faham. Tapi sejauh mana kepahaman kita daripada menuntut ilmu itu sendiri, bagus dah, celik dalam nak melihat ilmu agama ni, bagus dah, alhamdulillah. Tapi sejauh mana ikhlas dan niat kita di dalam menuntut ilmu, yang ni lah yang disebut oleh Tuhan kita dalam kitab yang kita bahaskan sebahagian daripadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا بابك الخير كما فتحته لانبيائك واوليائك وعلى عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.